bagi merealisasikan impian membina rumah Allah ini. Mereka sangat-sangat memerlukan bantuan anda. Ayuh bersama kita bantu realisasikan hasrat para penduduk sekitar Lestari Perdana dengan berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan Masjid Lestari Perdana, Bandar Putra Permai Seri Kembangan sekarang. Selama ini, muslimin dan muslimat di Lestari Perdana tidak mempunyai masjid dan hanya menjadikan surau-surau untuk penduduk setempat beribadah dan beraktiviti seperti solat fardu 5 waktu, solat Jumaat, kuliah agama dan lain-lain aktiviti keagamaan. Namun, jumlah penduduk yang semakin bertambah menyebabkan surau-surau sedia ada tidak mampu lagi menampung jemaah dan sangat-sangat memerlukan sebuah masjid. Masjid Lestari Perdana akan dibangunkan dengan kemudahan-kemudahan seperti Dewan Solat Utama, ruang solat wanita, bilik imam, bilik PA system, bilik bacaan, bilik serbaguna, bilik utility, tandas, tempat wuduk, bilik pengurusan jenazah serta pelbagai lagi kemudahan bagi kegunaan muslimin dan muslimat. Ayuh berinfak dan berwakaflah kepada dana pembinaan Masjid Lestari Perdana, Bandar Putra Permai Seri Kembangan sekarang. Semoga Allah kurniakan rezeki berlipat kali ganda di dunia dan pahala mencurah-curah di akhirat kelak, insya-Allah. Alhamdulillah, bertemu lagi dalam Assalamualaikum. Kita teruskan perkongsian seperti yang anda dapat saksikan sebentar tadi. Ada sedikit hebahan untuk sama-sama kita menambah peluang kita untuk menambah lagi saham akhirat kita, insya-Allah. Dan topik yang kita bawakan pada pagi ini, berkati umur dengan amalan infak. Dan bersama dengan kita di pentas Assalamualaikum, kita ucapkan selamat datang kepada Al-Fadhil Ustaz Nurizam Syahir, ataupun lebih orang kata apa ni, belia-belia ni mengenali dengan Ijam Medicine. Kita panggil Ustaz Ijam lah selaku pendakwah kita dan wakil Masjid Lestari Perdana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kita hari ini. Baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan. Amin. Dan Ustaz, bersempena dengan bulan Rejab ni Ustaz, apa yang kita boleh kongsikan? Kita pun dah lihat sedikit bingkisan berkenaan dengan berinfak, bersedekah dan juga berwakaf sebentar tadi. Apa yang kita boleh kongsikan dengan topik yang kita bawakan pada pagi ini, umur yang berkati umur dengan amalan infak ni Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu nusallim ala rasul karim, amma ba'd. InsyaAllah, pertama sekali insyaAllah terima kasih kepada Allah, kepada TV Adi Hijrah dan kepada semua sekali, sama ada yang berada di studio ni maupun penonton di rumah. Masya Allah, hari ini saya nak bercerita. Masya Allah, cerita ni kisah benar. Yang berlaku pada diri saya dengan ahli keluarga saya. Masya Allah, ketika pergi umrah, bulan Allahumma salli ala Muhammad, penghujung bulan 11, pergi, baliknya bulan 12. Allahumma salli ala Muhammad, perginya 39 orang. Okey. 39 jemaah, balik 38. Masya Allah. Kerana salah seorang jemaah meninggal di kota Madinah. Allahumma salli ala Muhammad. Nak ceritanya, subhanallah, Allahu Akbar. Kita biasa kan, apabila berlakunya kematian, kan kita ni akan, kalau kematian tu baik kematian tu baik, masya-Allah, kita sebagai manusia ni ataupun kawan-kawan kan, orang sekeliling akan tanya, masya-Allah, dia dapat husnul khatimah, macam mana dapat husnul khatimah kan? Jadi kita nak follow lah, ataupun kita nak ikut apa amalan dia buat. Jadi dia korek cerita, subhanallah kan, ibu kepada mutawif ketika itu Ustaz Zul Azwan, Nur Jahan nama kita panggil dia Mami, subhanallah. Jadi meninggal di kota Madinah setelah 1 hari sampai Madinah, tak sampai 24 jam dia meninggal. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi bila dia meninggal tu, urusan sini sana, urusan dokumentasi dan sebagainya, membuatkan 2 hari tertangguh lah. Taruh di dalam peti sejuk tu, subhanallah. Tak sampai sebelum dikebumikan dah cerita kebaikan orang ni, subhanallah. Kerana Mami ni tersebar di Facebook, di Instagram dan sebagainya. Ada orang-orang yang postkan perkara itu. Di antaranya adalah, masya-Allah, madrasah ini buat tahlil. Mak Tafiz ni khatam Al-Quran 30 juzuk untuk Mami ni, yang meninggal di kota Madinah. Masya-Allah.
Jadi kita pun subhanallah, ini satu kerja baik, masya-Allah, satu perkara baik yang berlaku pada arwah ni, masya-Allah. Jadi apa dia punya amalan dia, kerana dia ni bukannya orang kaya, subhanallah kan. Asalnya kerja kilang. Amalan tak berapa nak banyak kan, tapi dia faham satu. Dia faham satu perkara, kerana aku ni dah lah tak berapa nak kaya kan, tapi aku tahu pasal Nabi dah bagi tahu dah. Kan kalau mati anak Adam itu putus amalannya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu manfaat, doa anak yang soleh. Jadi ambil sedekah jariah tu. Apa yang berlaku dalam kerja kilang yang duit tak berapa banyak pun dia mula menjinakkan. Jadi dia daripada bermuda dia berinfak sedikit demi sedikit sehinggalah dia dah tak kerja sampailah anak dia dah besar, subhanallah. Kan dia meniaga ni macam mana? Anak-anak bagi anak 3 orang bagi dia tiap-tiap bulan duit tu masya-Allah dia buat apa sebagai modal untuk dia berniaga. Dia berniaga apa? Dia beli keripik banyak, satu paket banyak tu kan, lepas tu dia pecahkan sikit-sikit, dia jual sikit-sikit. Malah dia banyak sedekah dengan barang-barang tu lah, barang perniagaan dia, subhanallah. Dan keuntungannya itu yang diinfakkan, disedekahkan kepada mak Hafiz. Masya Allah, dia bagi aircon 2 biji. Ini buktinya dalam Facebook. Mak Hafiz keluarkan cerita ni, subhanallah. Lepas tu dia infakkan kepada masjid, kapet dan sebagainya. 1/3 artinya 1/3 daripada jumlah anak-anak dia bagi duit tu setiap bulan, kan? Itu je untuk keperluan dia. Selain daripada itu dia gunakan modal dan keuntungan tu tu yang dia infakkan sekali, dia sedekah kepada orang yang memerlukan. Subhanallah, nak cerita ni Allahumma salli ala Muhammad, betapa Allahumma salli ala Muhammad dia menggunakan usianya masya-Allah dengan bersedekah, lalu Allah memberkati usianya sehinggalah dia tua, sehingga dia wafat, sehingga dia meninggal dalam keadaan yang begitu baik. Kan Nabi kata Nabi bersabda dalam satu hadis, mafhumnya, kalau sesiapa yang wafat di kota Madinah, maka wafatlah di sana. Sesungguhnya aku akan bagi syafaat kepada siapa yang wafat di kota Madinah. Allah, ini subhanallah, ini janji Rasulullah. Rasulullah akan bagi syafaat. Apa lagi perkara yang boleh membantu kita ketika di mahsyar itu? Ini adalah salah satu hasil daripada usaha berinfak, bersedekah, berwakaf. Dan ini yang kita nak ambil secara orang kata apa, persepsinya, stigma masyarakat kita nak ubah, dan apa yang kita boleh ambil daripada penceritaan ustaz untuk kita bawakan bersama dengan perkongsian kita pada pagi ini, berinfak bersama dengan Masjid Lestari Perdana, ustaz. Ya, masya-Allah, ini pun satu peluang untuk kita masya-Allah melakukan perkara yang Allah suka dan Nabi suka. Sedekah ini satu perkara yang masya-Allah yang paling Allah suka. Kerana sehingga kan dalam satu hadis qudsi, subhanallah, kerana Allah berfirman melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai anak Adam, berinfaklah kamu, nescaya aku akan infak kepadamu. Jadi infak Allah kepada Allah SWT setelah kita menjalankan tanggungjawab kita sebagai hamba-Nya, berinfak, bersedekah, melakukan perkara yang Allah suka, subhanallah, Allah infak kepada kita. Dapat mati pun husnul khatimah. Kerana Allah sallallahu alaihi Muhammad, masya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT, masjid, masya-Allah. Kerana masjid masjid Lestari Perdana memerlukan dana, di mana di Bandar Putra Permai ini masya-Allah ada 6 surau. Surau ini tak dapat menampung dah kepadatan jemaah yang ada 10,000 di kawasan itu, masya-Allah, memerlukan masjid yang besar yang dapat menyediakan ruang-ruang yang selesa dan juga kemudahan-kemudahan yang diperlukan untuk jemaah ini untuk beraktiviti, untuk mengarahkan masjid kan, lebih dapat menghasilkan masya-Allah, kerana jemaah yang sentiasa mentaati perintah Allah SWT, mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masya-Allah, ini peluang tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT. Mari kita berinfak untuk kita mendapatkan insya-Allah keberkatan umur kita, insya-Allah, dan sentiasa menambah, meningkatkan iman kita, kerana dan seterusnya kita dapat mentaati perintah Allah SWT mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Moga Allah kurniakan kita husnul khatimah, insya-Allah. Dan kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Ijam kerana
bersama dengan kita dan bersama-sama dengan Masjid Lestari Perdana kita boleh berinfak, bersedekah dan juga berwakaf. Nombor dah pun tertera di kaca TV anda, boleh hubungi segera untuk maklumat dengan lebih lanjut insya-Allah. Dan kepada anda teruskan bersama kami, kita jumpa selepas ini dalam Assalamualaikum. Salam. Sesungguhnya setiap amal kebaikan yang kamu lakukan adalah sedekah. Ayo, sucikan jiwa dengan berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan Masjid Lestari Perdana, Bandar Putra Permai Seri Kembangan sekarang.